الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Mat, yang dikasihi para ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik, abang kakak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini dapat lagi kita bertemu untuk kita hadir solat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Hasan ini, dan menunggu masuknya waktu Isya. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita akan kita membaca hadis-hadis hukum yang dipetik daripada kitab Bulughul Maram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan ini seperti mana yang kita ketahui bahawa solat merupakan tiang agama, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya itu adalah solat. Dan kita dituntut untuk solat secara berjamaah. Solat berjamaah itu dia lebih baik daripada solat secara berseorangan, iaitu solat berjamaah di masjid, bukanlah di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Ya betul lebih afdal, tetapi lebih afdal daripada solat secara berseorangan, tetapi yang paling afdal adalah dia menghadiri masjid. Itu adalah yang paling afdal. Dan berkenaan dengan solat secara berjamaah, dia ada hukum hakam dia. Contohnya apabila seorang imam tu dia solat dan makmum dapati ada kesilapan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyusabbihur rijal, maka bertasbihlah orang-orang lelaki. Maksudnya orang lelaki ni apa? Kena bertasbih. Kalau apa-apa subhanallah. Dia tak boleh apa? Tak boleh habaq tu imam tak cukup rakaat. Kan? Awak tu imam sujud sekali je ya. Kan? Tak boleh. Dia tak boleh cakap di dalam solat. Cakap di dalam solat dengan sengaja kalau dia tahu dia membatalkan solat. Tetapi kalau tidak sengaja, maksudnya dia tidak tahu hukum itu, maka tidaklah menjadi masalah. Baik. Jadi kalau lelaki tasbih subhanallah, dan subhanallah ini bukan sahaja untuk imam dalam apa-apa keadaan. Yang perlu seseorang itu nak bagi tahu. Contoh para ulama bahas jika ada perkara-perkara yang lain luar daripada solat. Orang datang rumah bagi salam, assalamualaikum, boleh sebut subhanallah. Kan, untuk nak bagi tahu tengah duduk apa? Tengah duduk solat. Ataupun nampak orang buta, dia lalu nak jatuh dalam telaga. Dia lepas sikit biar jatuh dalam telaga. Maka dalam hadis itu kata apabila ada sesuatu yang perlu untuk dimaklumkan, maka fal yusabbihur rijal wal tusaffiqun nisa, maka yang perempuan pula apa? Dia tepuk tangan. Tepuk macam ni ya. Bagi isyarat kata ada sesuatu. Dan apabila solat, kita belajar dulu ada istilah istikhlaful imam, iaitu untuk menggantikan imam. Bila contoh imam batal, bila seorang imam itu batal, maka pada waktu itu orang lain kena
orang lain kena ganti. Jika imam tu batal, ataupun imam tu apa, dia tak mampu nak solat secara jemaah lah, barangkali apa, dia batuk teruk sangat, ataupun dia pening kepala yang teramat sangat, dia perlu tinggalkan solat, ataupun dia apa, dia sakit perut sangat kan, dah sampai meleleh peluh dalam ikon contoh kan, maka pada waktu itu dia boleh keluar, dan digantikan dengan orang lain. Jadi bila keluar tu, siapa yang nak ganti dia? Orang belakang mana? Belakang imam. Belakang imam kanan, belakang imam tengah, belakang imam kiri. Kanan. Siapa nak ganti dia? Siapa pun boleh. Jawapan terbaik. Siapa pun boleh kalau imam tak beritahu lah. Tapi selalunya yang depan belakang imam lah. Tak kira lah belakang kanan ke belakang kiri. Tapi sebaiknya imam lah. Imam bagi tahu siapa yang perlu ganti dia. Kan? Salah imam tu panggil, Bang Arif. Sambung. Bang Arif sambung. Kan? Dengan Bang Arif lah, awak Ustaz. Bang Arif, awak Ustaz. Dia dah batal dah, dia dah batalkan solat dah. Jadi pada waktu itu imam bagi tahu. Bila imam bagi tahu, maka pada waktu itu orang bagi tahu tu mailah ke depan. Tidak duk tagak siapa, 3 orang belakang tu siapa yang nak mai. Jadi susah. Berkenaan dengan orang yang duduk di belakang imam ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, Nabi ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, falyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah orang yang duduk di belakang aku itu adalah ulul ahlam, iaitu orang yang baligh di belakang, orang yang baligh. Dan juga an-nuha. Nuha di sini sebahagian kita masuk dia baligh juga, tetapi sebahagian para ulama masukkan nuha di sini adalah uqala, iaitu orang yang cerdik, orang yang ada ilmu lah kita katakan. Dia mudah saja. Dalam peraturan di masjid, imam dia jadi imam. Tapi kita katakan siapa yang, kalau tak ada imam, siapa patut ada? Bilal. Dia imam Bilal, siap tak kena. Dalam peraturan masjid siap tak kena. Kalau siap kena, dia peluh. Dia tengok Bilal tak ada, imam tak ada, dia pergi tunggu kat luar. Dia masuk tandas, jenuh. Kalau dia apa, dia tak yakin dia boleh nak pergi jadi imam. Kalau nak, dia pegawai masjid ni ada 4 ya. Dia ada imam, dia ada Bilal, dia ada apa? Dia ada siap, dia ada penjaga kawasan. Tapi peraturan yang boleh jadi imam ni apa? Imam dan juga Bilal. Tak ada imam, maka Bilal tu dia gantilah. Ataupun imam dah bagi tahu kalau ada apa makruf, orang yang sekian-sekian ni akan ganti. Maka sepatutnya orang-orang ni lah yang seeloknya duduk di depan. Tapi para ulama bahas, tempat di depan ni khusus untuk Bilal kah? Ataupun khusus untuk orang yang boleh ganti saja kah? Melainkan tempat tu dah diletakkan khusus. Tu sebab sebahagian tempat dia apa? Dia letak sejadah. Bila letak sejadah dah tahu itu tempat siapa yang patut ada. Kan? Tapi kalau tempat tu umum macam ni, tiba-tiba ada siapa-siapa main, mana-mana budak dia main duduk depan. Pada waktu itu apa hukumnya? Kata para ulama tak boleh halau. Yang Nabi kata hendaklah yang balik dan juga berakal itu berada di belakangku. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, orang ini patut berlumba-lumba duduk di belakang imam. Bukan maksudnya tempat itu tempat aku dah. Melainkan tempat itu telah dikhususkan. Khususkan contoh tempat ni hak nak ganti imam lah. Yang hak nak ganti imam ni selalu Bilal, tak apa contoh. Tapi kalau tempat itu umum, kalau ada orang mai duduk, maka pada waktu mai berdiri kat situ,
Maka pada waktu itu walaupun kita tengok hai budak 6 tahun madu sini, ya, contoh hak kita ni tak mau pergi ke depan. Sedangkan Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada pada sah yang pertama itu, nescaya kamu akan apa? Berebut. Nabi ke sah pertama. Sebab budak ni bila dia pergi sekolah, ustaz dia bagi tahu apa? Mau semayang ni berebut dapat sah pertama, pahala lebih. Kan? Ada kelebihan dia. Kan? Dia tak seperti pak dia. Pak dia tak apalah, silakan. Sebab takut kena tak ada imam, kena tolak jadi. Oh saya kata ada imam membilai, semua dok perhati kan. Yang dok perhati siapa nak jadi imam ni. Ketak tuan-tuan jadi imam. Saya ketak jadi imam, setiap kali jadi imam saya ketak. Betul. Sampailah walaupun jadi imam, tak lama lah dalam 2 tahun jadi imam ni, sampailah saya masih ketak jadi imam. Imam Zuhur pun ketak, Imam Asar pun ketak, sama saja. Imam Maghrib dengan Isyak ketak juga, tapi tak berapa. Seperti mana Imam Subuh paling ketak. Sebab apa? Subuh ni kena baca panjang. Lalunya apa? Kena baca panjang. Bila baca panjang, kita baru bangkit tidur. Tambah jenis orang muda ni, 15 minit, 20 minit sebelum nak azan baru apa? Baru bangun. Mau nak jadi bilal, pi dah orang muda. Tu orang muda jangan jadi bilal. Jadi imam tak apa lagi. Azan baru apa? Baru pi dan mandi lagi. Mau jadi bilal, jadi siap lagi lah setengah jam sebelum apa? Sebelum masuk waktu kena buka masjid. Kena buka pintu masjid. Jadi dia sedemikian. Baik. Jadi kita katakan di sini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi imam ni dia bukan benda yang kita katakan ni. Dia memang ketak. Tambah bila kita duk baca seorang-seorang tak apa, sembahyang biasa-biasa tak apa. Bila kita letak mic, kita dengar suara kita bergema satu masjid. Fatihah pun lupa. Ada imam dia apa? Dia muda lagi. Dia ketak. Dia Allahu Akbar tu, dia terus sujud, dia tak apa? Dia tak rokok dah. Fatihah pun silap. Jadi nak jadi imam ni dia kena ada satu keberanian. Ketak tu sampai bila? Dah tanya muazzin kita pun ketak azan kan. Tapi saya kalau diberi pilihan, nak azan ke jadi imam, saya pilih jadi imam. Sebab kalau saya azan, takut jadi macam bapa ayam muda. Tahu bapa ayam muda? Kokok tak lepas. Jadi saya kalau orang suruh azan, memang saya perlu. Saya sanggup lari lagi daripada apa? Daripada disuruh untuk azan. Tapi kalau jadi imam tu boleh gagah lah. Kita apa? Imam ni baca pendek-pendek kan. Tak sedap pun tak apa. Tapi azan ni dia mesti kena panjang suara dia. Kena kuat. Jadi bagi saya lah, terpulang pada orang. Bagi saya azan ni lagi ketak. Qamat pun ketak. Tak pernah qamat tuan-tuan. Tak pernah qamat. Ni qamat masjid ni saya tak pernah. Pertama kali saya qamat masjid bila? Ustaz Nazim sepatutnya saya jadi imam. Saya kata Ustaz Nazim, tak apa sila Ustaz Nazim jadi imam Ustaz Mat. Lepas tu Ustaz Nazim kata, tak apa. Ustaz qamat. Kena qamat pula. Sebab apa? Bila ada jamuan kat luar duk makan lagi. Jadi kita pun ambil tu dia ketak. Nak qamat tu ketak. Kan? Qamat pun jadi ketak. Rasa macam nak terlupa kalimah qamat tu. Jadi kita katakan sedemikian. Jadi kita katakan kalau duduk belakang tu yang eloknya siapa? Orang-orang yang ni lah, yang boleh ganti. Kalau kita rasa berapa macam tak berapa boleh ganti, kita tepi sikit kita pergi sikit kan, dapat sah pertama juga kan. Yang seterusnya, boleh tak kalau orang yang duduk belah sana tu dia mai ke sini? Katakanlah dia duduk imam tu, 3 orang belakang ni tak boleh pakai tak ni baca tunggal langgang Fatihah tak betul. Nampak belah no dah. Mat. Mai jadi imam. Ada dah mat. Jadi imam. Boleh dia pergi ke depan. Macam mana dia nak pergi? Jauh. Jalan 3 langkah, batal mayang. Batal tak? Tak batal. Dia mudah lah tuan-tuan.
bak tutup sah, bak nak jadi imam, jalan macam biasa ya. Bukan yang tak boleh tu dalam mazhab Syafi'i itu adalah perbuatan yang tidak, yang kita kata yang tidak perlu, abas. Hak ni bukan perkara yang tak perlu. Nak jadi imam, takkan nak bergerak macam anak ketam. Anak ketam laju juga. Takkan nak bergerak sikit-sikit, sikit-sikit macam kura-kura nampak orang masuk pala balik, keluar balik baru nak jalan, masuk pala balik, jalan terus. Nabi ubah kiblat macam mana? Di Masjid Qiblatain. Kata ulama sirah, bukan Nabi SAW duduk 3 langkah, jenuh 3 langkah nak pergi penuh, nak pergi belakang tu. Sahabat pun tak tahu. Takkan sahabat dapat apa Nabi ni? 2 langkah berhenti, 2 langkah, 3 langkah berhenti, 3 langkah berhenti. Duk buat apa? Nabi beralih, Nabi jalan, sahabat buka. Kan? Bukan pergi ke tepi, ada orang tepi, ke tepi. Macam geometri punya tu. Kan? 180 darjah. Kan? 360 darjah, 180 darjah ada pusing macam tu. Dah, dia Nabi beralih daripada arah utara menghadap Baitul Maqdis ke arah selatan menghadap ke Mekah, terus jalan. Nampak? Jadi kita bak tutup sah, jangan duk segan silu lah. Orang kata bergerak ke apa ke, tutup terus, jalan tutup terus. Ni nampak yang dah bergerak, kita pun start bergerak dah. Jangan duk tunggu bila dia satu, dia dah lambat, kita duk tunggu dia habis dulu. Dia bergerak, kita bergerak terus, kita tahu nak tutup sah. Tak perlu seorang-seorang dulu bergerak. Kan? Tapi lah dia ada penjarakan sosial lah. Tu keadaan lah tak payah penuh sah lah. Kan? Sebab sejadah tu kuman kita tak tahu. Kan? Lagipun memang dah jarak-jarak lama lah. Mau tutup sah pun nak jadi apa, dah jarak lama lah. Tu sedemikian. Jadi kita katakan sebaik-baiknya di belakang imam itu orang yang boleh ganti. Bila orang tu nak ganti, dia macam mana? Bila kawan tu nak ganti, dia kalau boleh dia sambunglah yang imam baca. Kalau dia tak mampu sambung apa yang imam baca, dia bacalah apa-apa surah. Kalau imam dah baca Fatihah, dia bacalah surah lain pula, qul huwallahu ahad je. Kalau imam siratal ladzina an'amta alaihim terkentut keluar, dia samalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Baca surah lain, qul huwallahu ahad ataupun idza ja. Ada orang ni dia duk idza ja semua. Idza ja tak apa, idza ja. Idza ja, lepas tu dia pun rukuk, habis solat. Apa ni? Teruskanlah solat. Dia sedemikianlah. Kut ada orang tanya macam mana keadaan nak apa. Dan jangan lambat. Kalau imam suruh kita tukar, terus pergi lah. Apa duk buat slow, jalan terus macam biasa. Kan? Jangan duk tunggu-tunggu lama-lama. Sebab apa? Kita nak pimpin orang yang berada di belakang, orang nak solat bersama dengan kita. Baik. Ada soalan tentang itu? Bab solat sebelum kita sambung. Lah dia ada mukadimah. Baik. Tu bagus bagus. Soalan bagus. Kita tak habis Fatihah. Nabi SAW kata apa? La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surah Fatihah. Dia di dalam solat jemaah, para ulama berbeza pandangan. Adakah wajib untuk seseorang itu membaca Fatihah? Ini tentang bila dia baca derah lah. Adakah wajib untuk dia baca juga ataupun sudah memadai imam membacanya? Kalau saya, kita dah bahas bab ni banyak kali dah. Kalau saya memilih bila imam baca kita diam. Dan Fatihah yang imam baca itu sudah memadai untuk kita jika pada solat yang bunyi kuat. Tapi kalau solat itu dia tak ada dengar, dia main lambat, sama ada pada solat zuhur maupun solat maghrib yang baca derah atau solat subuh, dia memang imam Allahu Akbar rukuk. Bila rukuk itu kita tak ada baca Fatihah, dapat dah rakaat. Nabi kata, man adraka ruku' faqad adraka rak'ah. Siapa yang sempat berrukuk
rukuk, maka adraka rak'ah, maka dia dapat rakaat. Maksudnya Fatihah dia itu ditanggung oleh apa? Ditanggung oleh imam. Melainkan kalau dia masuk solat dengan imam pada rakaat pertama solat zuhur, kan baca sendiri-sendiri, lepas tu dia duk berkhayal, duk fikir apa gelung ayak tak katuk lagi kan, duk fikir macam-macam nak beli kredit lah, awak kedai hak dekat apa, kedai Cina dekat apa tu mahal sangat, baik beli kedai siam kat Padang Bohong lagi murah, banyak ekor lagi, contoh duk alik, maka rakaat tu dia tak dapat. Yang sahihnya pada pandangan para ulama, rakaat tu dia tak dapat, melainkan pada solat jahar yang bunyi kuat, tu dia dapat, sebab imam dah membaca dengan kuat. Tapi kalau dia main bukan sebab tersebut adalah kerana dia lambat, maka dia dapat rakaat itu. Seperti mana hadis Abu Bakrah, hadis yang sahih, seorang sahabat, dia masuk Nabi rukuk, apa yang dia buat? Dia rukuk dekat pintu masjid. Lepas sami'allahu liman hamidah, dia cerita barulah dia masuk dalam saf. Maksudnya dia faham bahawa siapa hak dapat rukuk dengan imam, dia dapat rakaat. Lepas dia sami'allahu liman hamidah, dia masuk, tapi dia kata aku rasa tak sedap hati. Bukan tak sedap hati itu sebab apa? Rukuk tak ada baca Fatihah, sebab dia rukuk bukan di dalam saf. Jadi dia rasa tak sedap hati, kata Abu Bakrah. Jadi dia tanya kepada Nabi SAW. Nabi kata jangan buat macam tu lagi. Tapi Nabi kata apa? Jangan diulang dah. Nabi kata jangan buat macam tu lagi. Tapi Nabi tak kata tambah satu rakaat ataupun kau solat lain, kerana rakaat itu tidak sah. Maksudnya hukum tersebut adalah makruh, tetapi dapat satu rakaat. Walaupun rukuk di belakang sah baru masuk, tetapi jangan buat. Seperti mana jangan buat lagi adalah orang yang datang solat dalam keadaan kalut. Sedangkan solat ni Nabi suruh datang dalam keadaan apa? Waqar, iaitu dalam keadaan yang tenang. Watmi'nan, dalam keadaan yang relax. Jadi bila bisakinati wal waqar, dalam keadaan relax dan juga dalam keadaan yang tenang. Dan jangan apa, kaki seluar tu terangkat sebelah. Kalau nak kejar imam, rukuk bersama imam, kaki seluar terangkat sebelah, nampak bulu betih sebelah, nampak bulu betih. Kan, pakai kepiah pun apa, lambang ni duduk kat depan ni, lambang tak ada nak ubah, duduk kat depan ni. Kan, ada orang jenis style dia pakai ni tak apalah, tapi hak ni tak pernah dia pakai apa, lambang duduk depan. Dia sebenarnya Allahu Akbar, kalut lalu duduk apa, lepas ni tangan ni duduk pelepas semua. Dia pun kalau tengok sebelah apa, sin lengan sebelah dak. Datang dalam keadaan yang tenang. Hak tu maksud dia. Tapi rakaat itu adakah dapat? Jawapannya adalah dapat. Boleh. Tiga rukun. Ni bagi lah. Baik. 3 rukun pergerakan. Kalau lebih pada 3 rukun tertinggal, maka tak dapat rakaat. Itu pada pandangan apa? Dalam pandangan mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Kan, takbir. Okey. Satu rukun. Okey. Satu rukun. Fatihah 2 rukun kan, tak apalah. Katakanlah dia masih duduk berdiri baca Fatihah, imam rukuk dah 1 rukun, imam i'tidal 2 rukun, imam sujud 3 rukun, imam bangun duduk antara 2 sujud, dia masih tak rukuk, maka dalam mazhab Syafi'i batalatis salah, batallah solat itu. Apa macam ni? Sebenarnya dalam mazhab lain lagi ketat. Mazhab Hambali, siapa tertinggal 1 rukun, out solat dia. Ni orang hadut lambat-lambat baca apa, tak tahu lambat sangat, susah nak ikut imam. Tuan-tuan, imam laju, kita laju, tak ada masalah.
Tu semua imam tanggung. Jangan kita lambat. Dalam hadis apa? Idza kabbara al-imam fakabbiru. Bila imam takbir, maka terus bertakbir. Dalam hadis tu sebut fakabbiru, terus bertakbir. Idza raka'a farka'u. Nabi kata bila imam rukuk, farka'u, terus rukuk. Bukan summarka'u. Bukan kena tunggu habis Fatihah baru nak rukuk. Farka'u, terus rukuk. Iza sajada fasjudu. Kan? Bila imam terus sujud, maka bila imam sujud, maka fasjudu. Fa di situ dalam bahasa Arab litakid, ikut. Maka ikutlah terus apa? Sujud. Nampak? Jadi kita katakan sepatutnya kita macam tu. Kadang-kadang minta maaf saya sebut. Orang yang pilih untuk berdoa pada sujud yang terakhir dalam solat, sedangkan imam telah bangun, sebenarnya yang dia duduk sujud lama itu bukan kata batal, tapi kurang tepat caranya. Sebab dalam solat fardu ni, bila bangun saja imam, rukuk saja, sujud saja, semua sahabat ikut tu arahan Nabi. Tidak ada cerita lah bila mana bangun daripada sujud yang terakhir ni, Nabi dah bangun, sahabat sebahagian duk berdoa lama di sana dalam sujud. Betul, sujud tu mahal doa, tempat untuk berdoa, bukan saja pada sujud terakhir. Semua sujud boleh berdoa lama. Tapi kita katakan dalam solat fardu dia ada keterikatan dengan imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Tapi saat ni dia nak solat ba'diyah, mau dia nak sujud kan, contoh lepas isyak dia nak sujud, sampai siap tutup lampu pun tak apa kan? Imam dia solat, satu lagi, imam bila dia solat dia kena raikan keadaan makmum. Jangan laju sangat dan jangan lambat sangat. Macam Mat tadi okey lah, tuan tadi boleh kita sujud, boleh kita duduk antara dua sujud kan. Kadang-kadang tu express. Pakcik-pakcik ni nak bangun daripada apa? Daripada ni rukuk. Nabi kata apa? Sehingga kembali tulang-tulangnya. Tak ada nak kembali, imam dah nak sujud. Jenuh kan. Jadi tu kata imam pun dia nak kena apa? Dia nak kena cerdik dalam bab ni. Jangan pula terlalu lambat. Tapi kalau kita kata usia kita dah lanjut dan sebagainya, kalau lambat tu tak apa. Cuma makmum perhatilah imam. Jangan terus nak cium naik ke atas. Kan? Tengok imam macam mana. Kalau kita tahu ma'ruf imam kita lambat bangun, kita tengok dia. Dia Allahu Akbar, dia duduk bangkit tak naik lagi. Ya kan? Kita tunggu dia naik, kita naik kan? Salah ke tengok? Tak salah. Macam kita solat tahiyat akhir. Tahiyat akhir duduk macam mana tuan-tuan? Tawarruk boleh, iftirash boleh. Tawarruk tu hak macam tu kan? Sengit hak dulu, orang dulu kata tayar lori pancak sebelah. Dulu duduk berkelai. Lah tahu hadis kita tahu ada sunnah dia duduk macam tu kan? Ataupun duduk iftirash macam ni biasa. Tawarruk dia macam tu, iftirash dia macam ni. Yang mana afdal? Tengok imam. Tengok imam dan tengok badan juga nah. Badan makmum tu macam mana? Mau kata Ustaz Wafi buat macam tu, Bang Karim duduk tepi habislah kan. Tapi kita rasa badan kita ni okey lah kalau nak duduk tawarruk tu kan. Kita tengok imam duduk tawarruk, nak tahu macam mana? Boleh kita tengok imam? Boleh, malah dituntut untuk tengok imam sebab kita nak ikut imam. Maka pada tu bukan kena duduk macam tu. Kita pun ubah, tak ada masalah. Nampak? Tapi janganlah duduk belakang, makcik belakang tu bangkit pula tengok. Tak perlulah. Tak perlu. Nampak? Jadi kita katakan dalam bab tadi, kita katakan sebahagian daripada mazhab itu mazhab Hambali kata terus tak sah. Kan? Dia dalam bab ni dia tidak ada suatu perkara yang jelas berkenaan apa? Berkenaan lebih 3 kali ke, sekali rukun tertinggal terus batal ke, cuma hanya ijtihad para ulama. Jadi kita pesan di sini tak payah dah lama-lama baca.
Yang tak sempat baca, imam cover. Dan imam kita pun alhamdulillah baca bukannya kita terlalu laju. Kan? Sampai kita tak sempat baca. Barangkali kita ni duk terjemah. Ada tuan-tuan, sebahagian orang tak masuk dia bab talak ni. Sebahagian orang dia bila mana dia solat, dia duk terjemah Fatihah. Kan? Allahu akbar, dia sembahyang alhamdulillahi rabbil alamin. Dia pun segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, apa tak tahu tak ingat. Apa tak tahu tak ingat. Lambat ah. Baca macam biasalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca senyap-senyap baca ni sir, baca cakap sir alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Macam tu. Tak payahlah terlalu lama. Kalau lama disebabkan was-was, satu masalah pula. Itu dia ada khanzab, dia ada syaitan yang berbisik bagi kita was-was. Nabi kata fa'lam annahu khanzab. Ketahuilah. Wa huwa khanzab. Nabi kata dan ianya adalah khanzab. Kan? Sehingga kan nak baca pun susah. Ha tu tak lepas. Ha duk bunyi macam tik nila tak lepas-lepas kan. Dan kan dah betul dah makhraj tu. Boleh nak? Jadi kita katakan ikut imam. Kalau imam laju, ikut juga. Lepas tu pergi habaq kat imam. Awak ustaz laju kan? Awak hang laju sangat. Hang tak tengok orang belakang. Bagi tahu. Kena beritahu lah. Dia dah jenuh kita semayang belakang dan sembahyang macam mana? Mau laju. Kan? Kalau mau dia tahu, oh saya imam ikut suka hati saya. Apa susah beritahu jahit mana tukar. Habaq kat nazir tu tukar buang. Saya dah habaq kat imam ni kan. Ni habis ni. Pakcik-pakcik tak habis sembahyang, laju sangat. Kan tak ada nak baca apa. Bukanlah saya seorang tak apa, ni semua orang tak ada baca. Kita nasihat dia dulu. Lepas dia tak mau, buat surat lah. Kan? Tapi ambil masa sikit lah nak cari pengganti. Kadang-kadang panggil nasihat dulu kan. Panggil nasihat dulu, lepas tu ni ganti lah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung malam ini insya-Allah. Pembacaan yang seterusnya. Pada malam ini insya-Allah kita akan tengok berkenaan dengan isu talak. Minggu lepas kita bagi tahu berkenaan dengan talak pada waktu haid. Ianya adalah talak bid'ah. Talak yang haram tapi jatuh. Jatuh. Jadi tak boleh talak pada keadaan haid perempuan itu. Dan tak boleh talak dalam keadaan apa? Keadaan perempuan itu dalam keadaan tidak haid tetapi telah bersama dengan suami dia. Maka suami tak boleh talak pada waktu itu. Talak ni waktu bila? Bila dah tunggu haid, habis haid, suci, pada waktu itu baru dia fikir dia nak talak ataupun tidak mahu talak. Kan? Apa hikmah dia? Kalau orang tahu macam tu, sebab kebanyakan kes talak ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kebanyakannya orang menyesal sebab dia talak itu dalam keadaan dia marah. 60 tahun talak, saya ada cucu dah ustaz, telefon saya ada cucu, saya pun tak tahu macam mana suami saya talak saya. Pada suami puan macam mana, dia nak kahwin orang lain lah. Dia pun tak mau kahwin orang lain, dia nak saya, dia jadi macam mana nak buat? Talak berapa? Talak sekali baru pergi rujuk lah. Kan? Tak payah duk telefon, pergi rujuk. Bukan orang talih, orang lain, orang meri lain. Heran kita soalan ni, dia jarang main pada orang talih. Adalah baru ni orang talih dah bab nafkah, tak apa. Tapi soalan banyak main pada faham talak 3. Yang kita nak bincang ni, talak terus 3. Aku talak engkau dengan talak 3. Hak ni yang telefon kita semua daripada negeri lain. Sebab negeri kita tahu talak 3 terus jatuh 1. Talak 3 jatuh 1. Tapi kalau negeri lain talak 3 jatuh 3. Hak ni yang kita akan bincang pada malam ini insya-Allah. Baik. Waktu bila boleh talak? Kita sebut talak tadi, kita boleh talak waktu isteri kita itu
dalam keadaan suci dan kita masih belum bersama dengan dia, waktu tu boleh talak. Ataupun talak itu boleh jatuh juga waktu bila? Waktu hamil, waktu mengandung, boleh talak, boleh. Tapi iddah dia tengok sehinggalah dia melahirkan anak. Barangkali hari ni talak, jatuh, esok dia beranak, habis iddah. Perempuan tu dalam masa sehari boleh kahwin dengan orang lain, sebab rahimnya itu sudah suci. Tapi kalau baru sebulan mengandung, dia talak, maka rujuknya itu 8 bulan, kena duduk sekali, dan macam-macam boleh jadi. Bila macam-macam boleh jadi, selalunya apa? Tak bercerai, selalunya dia rujuk balik, sebab tempoh dia berapa? 8 bulan, terlalu lama untuk bersabar. Jadi dia akan selalu bersama. Tapi kalau dah hujung-hujung, kita kata dah hujung-hujung, sebab apa? Apa hikmah hari ni talak, dia beranak esok, terus dia kawan tu boleh kahwin dengan orang lain. Apa hikmah? Perempuan bila mana habis iddah, dia adalah orang lain, dalam keadaan dia bukan lagi isteri pada suami dia tu, dan dia tidak ada suami, tak ada orang nak menjaga dia. Tu sebab syariat apa? Membenarkan setelah perempuan itu melahirkan anak, terus boleh orang kahwin dengan dia, walaupun dalam keadaan nifas, tapi tak boleh bersama. Tetapi tidak boleh bersama, tapi boleh untuk berkahwin selepas mana dah beranak. Macam kita berkahwin, akad nikah waktu perempuan haid, boleh ke tak boleh? Akad boleh, tapi tidak boleh bersama. Sebab bila dia dah kahwin, bila dia boleh dah beranak, dia kahwin pula dengan orang lain, maka kebajikan dia terjaga. Tu apa hikmah syariat tu, kita duk fikir. Dia apa? Cerai awal, kan, dia cerai pada apa? Bulan yang pertama, 8 bulan dia boleh rujuk. Dia cerai lah, sebenarnya ada orang boleh cepat-cepat kahwin dengan dia. Kan? Dia tak ada apa kita katakan ada iddah lepas beranak tu suami nak bagi nafkah pun tak ada. Nafkah tu nafkah hanya untuk baby saja. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan baca pada malam ini sambungan. Wa Adi bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana at-talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar. Talaqu thalathi wahidatun faqala Umar inna an-nas qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi anat falau amdaynahu alaihim fa amdahu alaihim. Rawahu Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata beliau, sesungguhnya talak itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar, dan 2 tahun awal daripada khilafah Umar, talak 3, yakni bilafzit salas, bilafzin salasin, bilafzit salasah, minta maaf, dengan lafaz 3 itu, wahidah adalah satu. Sampai bila? Mula zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar, 2 tahun pada pemerintahan Umar. Faqala Umar, maka Umar berkata, sesungguhnya manusia ini terlalu tergesa-gesa pada perkara yang mana sepatutnya mereka itu bertenang, fihi anat, yang perlu mereka itu bertenang. Falau amdainahu alaihim, jika kita tetapkan kepada mereka, yakni seperti mana yang mereka nak, aku talak 3, jatuh 3, fa amdahu alaihim, maka hukum tersebut akan jatuh ke atas mereka. Maka pada zaman khilafah Umar, dia menetapkan 3, aku talak engkau, talak 3, jatuh 3. Seperti mana yang dikehendaki oleh siapa? Oleh orang yang nak mentalak. Dah nak sangat. Jadi itu adalah ijtihad Sayyidina Umar. Sebab diceritakan lagi, para ulama sebut, pada zaman tu orang dah melampau. Tuan-tuan, aku talak engkau dengan talak 3. Contoh kawan tu sebut, aku talak engkau dengan talak 3. Perbuatan itu adalah mempermainkan hukum Allah.
Dia mempermainkan hukum Allah kerana apa? Kerana tidak pernah dinyatakan bahawa boleh untuk tiga itu jatuh tiga. Sedangkan talak itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Allah kata apa? At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali, maka pegang betul-betul ataupun lepaslah dengan cara yang baik. Maksudnya lepas kali kedua, mahal ketiga tak boleh rujuk dah. Peganglah betul, maksud 3 kali. Tetapi tiba-tiba dia terus awal-awal talak, suami dia ni panas baran, dia terus talak 3. Ni talak dalam keadaan apa? Dalam keadaan marah. Pada waktu ni dalam keadaan haid dia talak, dalam keadaan sudah bersama pun dia akan talak. Tapi kalau dia apa? Dia berfikir terlebih dahulu, dia sabar, maka dia tak akan talak 3. Baik. Jadi itu sebab mengapa pada zaman Khalifah Umar, disebabkan ramai orang nak demikian, suka nak talak 3, maka Umar lepas 2 tahun pemerintahan Umar menetapkan bahawa talak 3 dengan lafaz 3, ataupun dia talak memang nak bagi talak 3, aku talak engkau, kamu tertalak, dan niat dia memang untuk apa? Bukan sebagai penegas, tetapi untuk nak menunjukkan 3 kali talak. Maka pada zaman Umar jatuh 3. Hak ni yang digunakan pakai, kan, di negeri-negeri yang lain. Nampak? Dia polis macam mana? Dia polis masih kekal. Nabi jatuh 3, sebut 3, jatuh 1 zaman Sayyidina Abu Bakar, dan awal pada pemerintahan Umar masih kekal. 3, talak 3 ke, talak berapa ke, maka hanya 1 yang jatuh. Baik. Wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu 3 tatliqatin jami'an faqala ghadbana thumma qala ayul'abu bi kitabillah wa ana baina azhurikum hatta qama rajulun faqala ya Rasulullah ala aqtuluh, rawahu an-Nasa'i bisanadin sahih. Daripada Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, kata beliau, dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki, maksudnya pada zaman Nabi ni, yang telah mentalak isterinya 3 dengan sekali talak. Talak 3. Maksudnya dia talak sekali itu 3 terus talak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa Nabi buat? Faqama ubbana, Nabi terus bangkit dan Nabi berada dalam keadaan marah. Nabi kata apa? Adakah boleh untuk bermain dengan kitab Allah? Sebab dalam kitab Allah sebut apa? 3 kali boleh talak, tetapi dia nak jadikan terus hak sekali itu jadi 3. Sedangkan aku ini masih berada bersama dengan mereka. Bolehkah dia bermain dengan hal talak ini? Terus nak jadikan 3, sedangkan aku ini masih berada bersama dengan mereka. Nabi marah. Dosa kecil ke dosa besar? Kalau macam ni Nabi marah. Bermain dengan kitab Allah, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Jadi hati-hati, wala'iyazubillah. Duk polis, jelas kali ini dari segi dunia dapat lagi lah bersama dengan isteri kita. Sebab apa? 3 jatuh 1. Tapi dari segi akhirat dosa besar. Kalau kat Marilai, dosa besar dah 1. Dengan isteri pun babal, kan? Dalam hadis sebut apa? Hatta tazuku usailatah wa yazuku usailataha. Tak boleh dia kena, ambil istilah dia Cina buta ni, tak boleh lah. Dia kena kahwin betul-betul sehinggalah bersama, kan. Baik. Kemudian bangunlah seorang lelaki
Maka apa kata lelaki itu? Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nak aku bunuh dia ke? Kekam. Sebab apa? Sebab bermain dengan kita Allah. Jadi kita katakan hukumnya adalah haram. Terus lafaz dengan talak 3. Baik. Jadi kita katakan sedemikian. Ada tak dalil lain hak mengukuhkan pandangan kata talak 3 jatuh satu? Ada dalam Sahih Muslim. Ditanya kepada Ibnu Abbas, alam ta'lam anna as-salasa kanat ja'ala wahidatan ala ahdi Rasulillah wa Abi Bakr wa fi sadri min imarati Umar. Ditanya kepada Ibnu Abbas, adakah kamu tahu wahai Ibnu Abbas bahawa talak 3 itu sekaligus menjadi satu pada zaman Rasulullah, pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga pada awal pemerintahan Sayyidina Umar? Maka kata Ibnu Abbas, na'am, ya. Maksudnya dia apa? Dia tahu. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain disebutkan, turaddu ila wahidah, adakah ianya kembali menjadi satu? Maksudnya adakah 3 itu menjadi satu? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, na'am. Maksudnya yang sahihnya, yang lebih kuatnya adalah pandangan yang menyatakan bahawa talak 3 dengan satu lafaz itu maka ianya menjadi satu. Sebab dalam bab talak dia bukan lafaz, dia kira kali. Berapa kali? Kan? Sebab dalam Quran sebut marratan, at-talaqu marrah ni kali. Jadi itu kita katakan dalam dalil ini menunjukkan bahawa apa? Talak 3 itu dengan lafaz 3 jatuh satu. Wa minas sahabah al-qailina bihadzal qaul, antara sahabat yang berpandangan sebegini adalah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, wa Ali bin Abi Talib, wa Abdurrahman bin Auf, wa Zubair bin Awwam. Dan daripada tabi'in yang berpandangan seperti ini, iaitu talak 3 jatuh satu, 3 dengan lafaz 3 itu jatuh satu adalah Tawus, Ata, Jabir bin Zaid, dan juga para tabi'in yang lain. Dan kita katakan di sini adalah walaupun berlaku khilaf di situ, tetapi di pelis kita memilih macam mana lafaz 3 itu jatuh satu. Jadi siapa yang berada di pelis dia macam itulah. Tapi kalau perkara itu berlaku di negeri lain, kita akan kata tempat tuan adalah di negeri tersebut, kerana undang-undang terikat dengan negeri. Dan di situ juga pandangan talak lafaz 3 jatuh satu itu juga adalah apa? Adalah pandangan sahabat, pandangan khulafa' rasyidin sabda Sayyidina Umar. Maka pada waktu itu bukanlah penyelesaiannya di Palih, tetapi penyelesaiannya adalah di negeri yang berlaku, di mana puan tinggal, di mana tuan tinggal. Maka di situlah tempat apa? Tempat perlu dibicarakan. Nak main Palih pun tak jadi apa, kita tak boleh ambil kes. Kalau dia Palih, dia duduk Palih, kita boleh ambil kes lah. Tapi kita katakan perbuatan talak 3 jatuh satu, dia talak 3 walaupun jatuh satu, perbuatan tersebut adalah dosa besar kerana bermain dengan kitab Allah. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Lepas ni kita akan tengok berkenaan dengan cerita Piramli. Dia kata apa? Abang Jamil dia kata kepada Kak Tipah, kan, sumpah abang dah cerai dia, tetapi dia kata apa? Nak sumpah tu abang apa dengan nama Allah tu dia tak berani lah. Tapi kalau apa nak kena makan bara api, abang sanggup makan bara api. Dia kata dia dah talak. Jatuh ke tak jatuh talak? Jatuh ke tak jatuh talak? Baik.
Dia dalam keadaan yang macam mana? Keadaan yang dia terpaksa kah? Keadaan dia bermain kah? Dan situasi itu dia keadaan apa? Abang Jamil. Kenapa Abang Jamil? Abang Jamil, sini pun ada Abang Jamil, saya tahu. Sini pun ada Abang Jamil. Abang Jamil tu dia situasi dia macam mana? Kalau situasi dia melawak, jatuh ke tak jatuh? Dia kan, contoh dia nak lawak. Aku dah talak isteri aku, contoh kan. Aku dah talak isteri aku, jatuh ke tak jatuh? Ataupun dia pergi dekat bini pertama, abang dah talak isteri hak dulu. Dia melawak ke dia buat apa dah? Melawak ke takut? Suasana lain. Kan? Hak tu kita akan tengok nanti. Ataupun dia kata pergi balik rumah mak hang. Dia niat tu macam mana? Niat balik tu dalam hati dia apa? Kan? Talak mulai sekarang hang tak boleh duduk dalam rumah ni. Dalam hati dia tu macam mana? Talak ke ataupun tak talak? Hak ni kita akan tengok nanti pada pembelajaran yang akan datang, insya-Allah taala. Baik. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Tak ada soalan kot noh. Tak solat lah. Ya. Dia kali bukan lafaz. Dia kali. Dia bukan kira lafaz, dia boleh kali. 100 kali pun satu. Tapi tanggung dosa bermain dengan apa? Bermain dengan kitab Allah. Dia bukan kira lafaz, dia kira kali dia boleh. Faham kali? Kali faham? Dia kahwin, dia talak. Dalam lepas talak tu apa? Dia ada iddah. Para ulama bahas, kalau talak lagi dalam keadaan iddah macam mana? Sebahagian para ulama kata apa? Tak jatuh. Sebab apa tak jatuh? Sebab dia dikatakan di situ sebab dia masih belum rujuk. Dia kira masih talak yang pertama. Hak ni adalah perbahasan para ulama. Nanti kita akan tengok nanti. Jadi kalau kira 9 je, lafaz dia tidak kira. Aku talak 9, adakah jatuh tak? Sebab kita kata yang kita katakan jatuh tu adalah dia kira kali. Kali pertama dia rujuk. Kali kedua dia rujuk. Kali ketiga baru hak tu dia kira sebagai 3 kali. Bukan dengan lafaz 3. Wallahu alam. Jadi sekadar itu saya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap itu sama-sama kita minta ampun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.